Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar tajuk pengawetan makanan. Okay, sempena dengan musim PKP ini. Baik, tajuk pengawetan makanan ini harapnya dapatlah membantu untuk belajar sendiri. Okay, pertama sekali dah tajuk pengawetan makanan. So, kita akan tengok. Okey, tajuk pengawetan makanan ni, apa yang perlu kamu tahu adalah pertama sekali kamu perlu tahu iaitu ciri-ciri makanan yang rosak. Okey, apakah ciri-ciri makanan yang rosak? Dan yang kedua adalah pengawetan makanan, dan yang ketiga adalah kepentingan pengawetan makanan. Baik, dalam ciri pengawetan makanan yang rosak, kamu perlu tahu adalah apa itu ciri makanan apabila sudah rosak. Yang kedua ialah mengapa makanan itu boleh rosak. Yang ketiga adalah pengawetan makanan ni kita akan tengok dari segi definasi. Kemudian kita akan tengok dari segi kaedah pengawetan dan mengapa pentingnya satu pengawetan makanan dijalankan. Okey. Ciri-ciri makanan yang rosak. Pertama sekali, apabila makanan itu dah rosak, kita dapat lihat ataupun kita dapat perhatikan beberapa ciri. Dan ciri-ciri ini biasanya kamu dah lihat di rumah. Semua memang dah terbiasa melihat makanan yang rosak. Okey, pertama sekali ialah apa yang kamu lihat adalah makanan yang rosak biasanya dia akan mengeluarkan bau busuk. Okey, makanan yang rosak akan mengeluarkan bau busuk. Okey. Yang kedua ialah makanan yang rosak biasanya dia akan berlendir. Okey, kemudian dia akan berubah tekstur. Okey, tekstur ni bermaksud dia makanan tu contohnya ialah ikan. Bila kamu beli ikan yang fresh, yang segar, kamu dapati bahawa daging ikan tu lebih pejal. Tetapi tekstur kat sini bermaksud bila dia telah berubah tekstur, maksudnya ikan tu dah jadi lembik. Okey, kemudian next adalah berubah warna. Berubah warna ni maksudnya daripada warna asal. Contohnya ialah sayur. Sayur biasanya berwarna hijau, tetapi apabila makanan telah rosak, dia akan berubah jadi warna kuning. Sama juga dengan ikan ataupun ayam. Contohnya bila ikan ataupun ayam tu segar, biasanya dia akan berwarna merah kemerahan. Tapi bila dah rosak, biasanya dia akan jadi hitam ataupun jadi kebiruan. Okay, next adalah tumpuk hitam. Okay, tumpuk hitam biasanya awak jumpa pada roti. Sama juga berkulat pada roti. Okay, berbuih-buih, berasa masam dan berketul-ketul ni biasanya kamu akan lihat pada susu. Okay, susu ni dia akan nampak bila dia dah rosak, dia akan berketul-ketul, berbuih dan juga berasa masam. Okay, next adalah ini adalah beberapa contoh. Maksudnya satu sejenis makanan tu mungkin mempunyai satu ataupun lebih ciri-ciri yang menunjukkan ia telah rosak. Okay, pertama sekali kamu lihat kat sini ialah daging dan ayam. Okey, daging dan ayam berwarna biasanya dia akan berwarna hitam, biru ataupun berlendir. Yang kedua ialah ikan. Kamu tengok kat sini berubah tekstur. Okey, berubah tekstur ni bermaksud dia ikan yang baru yang dah rosak ni, bila cocok je dengan jari dia akan lembik, dia akan tembus daging. Okey, kemudian bau busuk. Okey, nasi dan roti biasa awak tengok lembik, hitam dan bau masam. Okey, buah-buahan dan sayuran pun sama berubah tekstur. Contohnya sayur bila kamu beli yang baru, yang segar, biasanya dia akan keras. Tapi bila dah berubah tekstur, dia akan jadi lembik. Okey, sama juga berubah warna. Okey, susu biasanya berubah tekstur. Okey, bau busuk, masam, berbuih dan berketul-ketul. Okey. Next ialah kita tengok ialah bagaimana makanan itu boleh rosak. Okey, kita akan tengok pertama sekali ialah ini kaitan dengan tajuk yang kamu belajar semasa tajuk mikroorganisma. Atau salah satunya ialah keburukan mikroorganisma ialah dia menyebabkan makanan itu rosak. Okey, so makanan rosak ni disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Tindakan mikroorganisma ni bermaksud apa yang dilakukan. Okey, mikroorganisma menjalankan beberapa proses hidup. Okey, yang belajar itu bergerak, bertumbuh dan juga bernafas. Okey, proses hidup mikroorganisma inilah yang menyebabkan makanan itu menjadi rosak. Okey. Next adalah
pengawitan makanan. Okey, kita akan tengok apa maksud pengawitan makanan. Okey, pengawitan makanan bermaksud kaedah pemprosesan makanan yang melambatkan atau menghalang proses hidup mikroorganisma. Okey, dia melambatkan ataupun dia menghalang terus proses hidup mikroorganisma, iaitu mikroorganisma tak boleh bertumbuh, tak boleh bergerak dan tak boleh bernafas apabila kita menjalankan proses pengawitan. Okey, tujuannya ialah untuk menjadikan makanan tu lebih tahan lama. Okey. Prinsip. Okey, untuk memudahkan awak ingat bagaimana apa kaitan mikroorganisma dan pengawitan makanan. Okey, cuba awak fahamkan bahawa makanan rosak apabila mikroorganisma menjalankan proses hidup. So, bila dia bergerak, bertumbuh ataupun bernafas, bila dia bergerak, bertumbuh atau bernafas, inilah yang menyebabkan makanan itu menjadi rosak. Okey. So, untuk mikroorganisma ini menjalankan proses hidup sama ada bergerak, bertumbuh atau bernafas, dia memerlukan beberapa faktor yang awak belajar semasa darjah 6 pula. Semasa tajuk mikroorganisma, iaitu yang saya panggil sebagai sukan, iaitu suhu, udara, asid, air dan nutrien. So, dia perlukan kelima-lima faktor ni untuk membolehkan dia menjalankan proses hidup. So, dalam pengawitan, kita perlu keluarkan salah satu faktor ini. Kita perlu keluarkan sama ada suhu, udara, keasidan, air. Dan apabila kita keluarkan salah satu faktor, bermaksud mikroorganisma tidak boleh menjalankan proses hidup. Bila dia tak boleh menjalankan proses hidup, maka makanan itu tidak akan rosak ataupun lambat akan rosak. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah pengawitan. Okey, kaedah pengawitan ni dia ada banyak sebenarnya, tapi kamu kena fahamkan dan kena ingat. Okey, pertama sekali ialah kita pergi kepada pendidihan. Okey, dia ada pendidihan, ada pengeringan, penjerukan, pemasinan, penyalaian, pembungkusan vacuum, pempesturan, pelilinan, pengetinan, pembotolan, pendinginan. Okay, dan satu lagi ialah penyejuk bekuan. Okay, kalau lihat buku teks, pengetinan dan pembotolan ini dia gabungkan jadi satu. Okay, tak apa. Okey, penyejuk bekuan dan pendinginan ni dia gabungkan menjadi satu, pendinginan dan penyejuk bekuan. Okey, tapi saya pecahkan sebab nanti awak kena tengok dia ada sedikit perbezaan antara kedua-dua ni. Okey. Kita lagi tak apa. Okey, jom kita lihat setiap kaedah pengawitan. Okey, kita akan tengok bagaimana. Kalau kat kaedah pengawitan ni biasanya saya suka sebut adalah Kentucky Fried Double Chicken. Iaitu apa dia Kentucky Fried Double Chicken? Okay, ini cara awak nak ingat je lah. Okay, first kali ialah kamu kena ingat ialah K, iaitu kaedah. So, setiap pengawitan kamu kena tahu apa nama kaedahnya. F ialah faktor. Apa yang faktor dikeluarkan daripada makanan tu. Kemudian C ialah cara. Bagaimana cara pengawitan itu dijalankan. Dan C ialah satu lagi contoh. So, setiap kaedah pengawitan kamu kena ingat ialah KFCC, iaitu Kentucky Fried Double Chicken. Okey. Faktor ni apa dia? Faktor ni yang tadi yang belajar tadi, udara, keasidan, okey, suhu. Okey, cuma kat sini kita tak boleh nak keluarkan ialah kita tak boleh keluarkan nutrien. Kita tak boleh keluarkan nutrien. Kenapa? Sebab nutrien ni adalah merupakan makanan. So, kalau awak buang nutrien, maksudnya awak dah buang makanan. So, salah satu caranya ialah kita membunuh mikroorganisma. Okey. So, kita pergi seterusnya adalah kaedah yang pertama. Okey, kaedah yang pertama bagi mikroorganisma adalah kaedah pendidihan. Okey, kaedah pendidihan ni ialah apa yang kita buat, apa faktor dia ialah kita membunuh mikroorganisma tersebut.
Okay, cara dia ialah memanaskan makanan pada suhu yang tinggi supaya mikroorganisma ni boleh mati. Contohnya banyaklah awak guna yang awak masak hari-hari tu, itu air masak ke, ayam kari. Okay, kaedah yang kedua ialah kaedah penjerukan. Okay, mesti kamu pernah makan jeruk. Okay, bila kamu makan jeruk, kamu akan rasa lebih masam. Okay, kaedah penjerukan. Okay, apa yang menyebabkan jeruk ni tahan lebih lama? Ini disebabkan oleh faktor keasidan yang tidak sesuai untuk mikroorganisma. So, mikroorganisma ini memerlukan keasidan yang sesuai untuk dia membiak. Tetapi dalam penjerukan kita gunakan garam ataupun gula. So, bila ada garam atau gula dengan kepekatan yang tinggi, dia menyebabkan mikroorganisma ni tidak boleh bertumbuh. So, makanan yang dijeruk itu akan tahan lebih lama. Okey. Contohnya ialah buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, next adalah pengeringan. Okey, kaedah pengeringan ni maksudnya faktor yang kita keluarkan adalah faktor air. So, cara dia ialah kita meletakkan makanan ini di bawah cahaya matahari ataupun sekarang ni kita boleh masukkan dalam ketuhar untuk mengeluarkan air. Ketiadaan air ini menyebabkan mikroorganisma tidak boleh membiak. Contohnya ialah ikan kering, asam keping. Okey, itu yang biasa. Boleh cari lagi beberapa contoh. Okey, next ialah pembukusan vakum. Okey, pembukusan vakum ialah kita keluarkan faktor yang dikeluarkan ialah faktor udara. Okey, caranya ialah udara dikeluarkan dari bungkusan sebelum ditutup. Okey, contoh kalau awak boleh tengok adalah sausage. Kalau awak jumpa sausage kat kedai tu, awak akan nampak bahawa plastik tu melekat pada daging sausage tu. So, itu menunjukkan bahawa udara telah dikeluarkan daripada bungkusan tu. So, dengan ketiadaan udara ni menyebabkan mikroorganisma tidak boleh bertumbuh dan makanan tu bertahan lebih lama. Okey, next adalah pelilinan. Okey, dalam pelilinan ni, kaedah pelilinan ni ialah buah-buahan dicelupkan dalam lilin cair pada permukaan buah yang menghalang mikroorganisma daripada terkena pada buah. Okey, so awak tengok kat sini ialah lilin cair diletakkan pada permukaan buah. Kalau tengok gambar ni, dia akan celupkan buah. Okey, dan kalau awak tengok kat sini ada yang dibuat ialah bila awak kikis kulit tu, awak akan nampati bahawa dia ada lilin. Sebab itulah biasanya buah-buahan walaupun nampak segar tapi awak perlu basuh dulu sebab ada lilin kat situ. Okey, next. Okey, pelilinan. Okey, next ialah pemasinan. Okey, kaedah pemasinan ini ialah kita keluarkan air. Okey, caranya ialah makanan diletakkan garam atau direndam dalam garam bagi mengeluarkan kelembapan air. Okey. Berbeza dari pengeringan kerana air akan menggantikan air dalam makanan. Okey, kat sini saya terangkan sikit ada sedikit perbezaan. Saya padamkan dulu. Okey, saya terangkan sikit apa beza dia. Okey, kalau pengeringan, kita keluarkan air secara total. Maksudnya memang air tu tak ada dalam makanan. Tetapi dalam pemasinan, okey, contohnya ini ialah telur. Dalam ni ialah ada air. Okey, bila kita masukkan dalam larutan yang berisi garam, okey, garam ni akan masuk ke dalam. Garam ni akan masuk ke dalam telur, manakala air ni akan dikeluarkan dari telur. Larutan garam ni akan masuk ke dalam telur, manakala air ni akan dikeluarkan dari telur. Okey, dia akan masuk, air ni akan keluar. So, bila air itu keluar, bermaksud dalam telur sekarang hanya ada larutan garam. So, ini yang dipanggil pemasinan. Air itu telah dikeluarkan. Air ni telah dikeluarkan dan diganti dengan garam. Dia sedikit berbeza dengan pengeringan, di mana pengeringan air itu dikeluarkan. Sebab itulah bila kamu guna ikan kering, air itu kering. Tapi bila kamu potong
telur masin, dalam tu masih lagi lembab. Tapi lembab itu bukannya air, itu ialah garam. Okay, itu ialah perbezaan antara pengeringan dan juga pemasinan. Okay, contohnya ialah ikan masin ataupun telur masin. Okay. Next ialah pengetinan dan pembotolan. Okay, pengetinan dan pembotolan ni ialah dia kaedah yang hampir sama. Okay, kedua-duanya ialah, kalau kita tengok kat sini, pengetinan, pembotolan. Okay, kedua-duanya ialah membunuh mikroorganisma, yang ini pun membunuh mikroorganisma. Caranya ialah makanan dipanaskan dan dimasukkan dalam tin. Okay, caranya, kalau kita tengok kat sini, biasanya jarang yang perhatikan kat sini, tapi awak tengok, makanan dipanaskan dan dimasukkan ke dalam tin. Okay, makanan dimasukkan ke dalam tin, kedap udara dan ditutup. Okay, ini salah ni, ini dah botol. Okay, baiklah, saya terangkan sikit. Okay, boleh rujuk gambar ni dalam buku. Okey, baik. Pertama, ini adalah tajuk pengetinan. Okey, kalau awak tengok kat sini, pertama sekali ialah makanan ni dimasukkan ke dalam tin. Dia masih belum lagi dimasak. Dia masuk dalam tin dulu. Okey, kemudian dia dimasukkan minyak, sos, garam, semua perasa. Kemudian tin ini dipetri supaya kedap udara. Okey, selepas itu barulah tin yang dah ditutup tu dia akan dimasukkan ke dalam ketuhar atau periuk high pressure untuk membunuh semua mikroorganisma yang ada dalam makanan tu. Kemudian disejukkan, kemudian dia akan dilabel dan diangkut ke pasar. Ini ialah pengetinan. Okay, cuma sedikit perbezaan antara pembotolan. Kalau rujuk pembotolan, kalau pembotolan, dia tak masukkan dulu. Dia akan panaskan semua makanan dulu. Contohnya sos. Dia akan panaskan dulu. Kemudian bila dah panas, dia terus masukkan dalam botol. Okay, dia akan masukkan botol. Kemudian dia akan tutup. Kemudian dia akan sejukkan dan terus packing ataupun masuk dalam pembungkusan. Okay, yang berbezanya kat sini dia panaskan dahulu kemudian masuk dalam botol. Tapi kalau pengetinan, kalau tengok pengetinan, dia masukkan dahulu dalam tin baru dia panaskan. Okay, itu je sedikit perbezaan dia. Okey, yang ni pula ialah pendinginan dan pembekuan. Okey, yang ni yang biasa buat kat rumah. Okey, pendinginan dan pembekuan maksudnya penyejuk bekuan. Okey, faktor kedua-duanya ialah suhu. Kita jadikan suhu tu tak sesuai untuk tumbuhan, untuk mikroorganisma bertumbuh. Okey, cuma perbezaannya ialah kalau pendinginan kalau pendinginan suhu dia bukan 180, ini adalah 18 darjah Celsius. Makanan disimpan pada suhu di bawah 18 darjah Celsius. Itu pendinginan. Okey, kalau pembekuan, suhunya dia disimpan di bawah suhu 0 darjah Celsius ataupun bawah takat beku. Okey, kalau pendinginan ni biasanya kita gunakan sayur ataupun jus, manakala kalau pembekuan biasanya kita guna ikan, ayam yang kita beli tu. Okay, kalau awak tengok kat sini, ini ialah kalau awak tengok gambar ni. Okay, biasanya kalau peti sejuk yang biasa, bahagian atas ni ialah dipanggil pendinginan. Penyejuk bekuan. Kalau kat sini, peti ais ni dia kat bawah, penyejuk bekuan. Manakala kalau yang ni pula adalah pendinginan. Bahagian atas ni ialah pendinginan. So, bezanya hanyalah suhu. Okey, yang suhu yang sini ialah 18 darjah Celsius. Ini ialah 18 darjah Celsius. Manakala yang ni ialah 0 darjah Celsius. Yang ni pun 0 darjah Celsius. Okey, next adalah pempesturan. Okey, pempesturan ni ialah istilah baru. Saya rasa tak ramai yang tahu atau pernah dengar kaedah pempesturan. Okey, pempesturan ni ialah faktor dia ialah kita membunuh mikroorganisma. Okey, bagaimana dibuat? Okey. Susu yang kita ambil daripada ladang tu, daripada lembu tu, kemudian dia akan dipanaskan pada suhu tertentu, pada tempoh tertentu dan diikuti dengan pendinginan segera. Okey, tak nampak ni tak apa. Saya tuliskan.
Okey, apa yang dipanggil sebagai pendinginan segera? Okey, pendinginan segera. Okey, so awak tengok kat sini. Okey, dekat depan ni ialah bila susu itu dipanaskan, dia akan masukkan dalam satu pipe yang berlingkar ni, yang dipanggil sebagai pipe pasteur. Okey, semasa dia dipanaskan, susu ni akan mengalir dalam saluran pipe ni dan dia akan dipanaskan pada suhu tertentu. Okey, kalau awak tengok kat sini, kemudian bila dia melalui kawasan ni, okey, dia akan terus disejukkan dengan segera. Ini yang dipanggil sebagai penyejukan segera ataupun pendinginan segera. Kemudian dia terus masuk dalam packing dan terus bungkus. Okey, apa kepentingan pendinginan segera? Bagaimana pendinginan segera ni menjamin susu tu lambat rosak? Okey, cuba tengok kat sini. Okey, mikroorganisma ini pertama sekali ialah kau perlu tahu mikroorganisma berada di mana-mana, di udara pun ada. Sebab itulah bila kamu masak kari atau masak nasi, okey, bila kau masak kamu dah membunuh mikroorganisma, tapi kemudian awak dapati bahawa makanan tu rosak disebabkan oleh bakteria yang ada dalam udara masuk semula ke dalam makanan tersebut. Okey, tetapi kalau pendinginan segera, awak perlu tahu bahawa mikroorganisma bila suhu 3 contohnya suhu 80 darjah Celsius, dia boleh bertumbuh. Okey, tetapi bila 18 darjah Celsius, dia akan jadi lambat ataupun akan jadi slow. Tapi bila 0 darjah Celsius, dia tidak akan bertumbuh. Okey, ini tak boleh, ini tak boleh. So, apa yang berlaku ialah apa yang berlaku pada makanan yang awak masak kat rumah. Pertama sekali, contohnya kau masak pada suhu 100 darjah Celsius. Bila dia turun secara perlahan, contohnya 90, 80 darjah Celsius. Okey, bila dia turun secara perlahan, di kawasan ini kemungkinan akan ada mikroorganisma yang baru ataupun ada mikroorganisma yang belum mati lagi, dia akan bertumbuh semula. Maksudnya dia boleh membiak balik. So, dia akan merosakkan makanan. Tetapi kalau contohnya kita masak pada suhu 70 darjah Celsius, lepas itu kita terus sejukkan dia, kita terus dinginkan dia dengan cepat. Itu panggil pendinginan segera contohnya kepada suhu 10 darjah Celsius. Maksudnya bila dengan cepat bermaksud mikroorganisma tiada ruang ataupun suhu yang dia dapat tu dia tidak sesuai untuk bertumbuh. So dekat sini dia dah mati. So dekat sini dia tak boleh bertumbuh. So bila tak dekat sini, ini dia dah mati, ini dah tak boleh bertumbuh, bermaksud dia menyebabkan makanan itu lambat rosak. Itulah dipanggil sebagai pempasturan. Dan tolong ingat, biasanya dalam soalan dia hanya akan panggil pendinginan segera. Itu kata kunci untuk pempasturan. Okey, kemudian kita akan tengok ialah kepentingan pengawetan makanan. Okey, kepentingan pengawetan makanan. Okey, pertama sekali ialah mengatasi masalah bekalan makanan. Okey, inilah contohnya ialah bila ada bencana alam. Okey, bencana alam biasanya kita akan hantar makanan kepada mangsa tu dan kita biasanya kita akan gunakan makanan-makanan yang diawet. Contohnya kita pakai sardin yang dalam tin supaya lebih mudah dan senang untuk dihantar. Okey, makanan yang dihasilkan negara lain boleh dinikmati di negara lain. Okey, yang ini bermaksud contoh paling senang ialah buah apple. Buah apple tak ada dekat Malaysia tapi kita masih boleh makan buah apple. Kerana buah apple yang dihasilkan di negara lain itu diawet melalui kaedah pelininan dan dihantar ke negara kita. Okey, makanan bermusim boleh dinikmati sepanjang tahun. Paling senang ialah kamu tengok durian. Okey, walaupun durian tu bermusim, tapi kita boleh nikmati sepanjang tahun. Pertama mungkinlah dia bawa daripada negara lain ataupun juga dia diawet menjadi jam. Okey, so kalau pergi pasar raya boleh jumpa jam durian. Okey, next adalah makanan boleh disimpan dan didapati sepanjang tahun. Okey, so maksudnya makanan yang kita buat sekarang kita boleh simpan. Contohnya ialah ikan. Okey, ikan ni bila musim tengkujuh, musim banjir, okey, nelayan biasanya tak akan pergi ke laut, tapi kita masih lagi mendapat ikan berdasarkan
ikan-ikan yang ditangkap pada sebelum tu. So ikan-ikan tu akan disimpan dan bila musim terkujur ikan tu akan digunakan. So ini adalah makanan boleh disimpan sepanjang dan disedapati sepanjang tahun. Okay, next adalah senang yang senang diangkut. Okay, dah tentulah ikan sardin dalam tin lebih mudah diangkut daripada ikan yang biasa. So untuk tajuk pengawitan ni, kamu kena juga kenal pasti beberapa kaedah. Pertama sekali ialah kaedah pengawitan manakah yang mengubah rasa dan nutrien makanan. Okey, kaedah-kaedah yang mengubah rasa dan kita akan tengok. Okey, ini adalah kaedah-kaedah pengawitan makanan. So kita akan tengok manakah yang boleh mengubah rasa makanan tu. Okey, mengubah rasa makanan. Okey, kalau kita tengok kat sini yang boleh mengubah rasa makanan adalah penjerukan, pemasinan, okey, penyalaian. Okey, penyalaian tadi tak ada. Penyalaian ni ialah kita meletakkan makanan tu di atas asap api supaya air daripada makanan tu boleh dikeluarkan. Okey, bila air dikeluarkan maka makanan tu tak akan rosak. Okey, penyalaian ni biasanya boleh jumpa lah dekat kedai-kedai dekat kampung Rincing tu pun ada. Okey, kemudian yang boleh mengubah rasa okey, yang tu je boleh mengubah rasa saya rasa. Okey. Yang lain-lain tu ialah kaedah yang boleh mengekalkan nutrien. Okey, sorry, pengeringan lagi satu dia boleh mengubah rasa. Okey, yang lain-lain tu adalah dia masih lagi sama. Contohnya ialah daging bila kau masuk dalam peti ais dia masih lagi sama. Okey, ini langkah-langkah penjerukan awak boleh tengok dalam buku teks. Okey, saya rasa itu sahaja untuk tajuk pengawitan makanan. So harapnya dapat membantu kamu semasa perintah kawalan ni, kawalan pergerakan ni di rumah. Baik, itu sahaja. Sekian, terima kasih.